mereka memuliakan larangan-larangan Allah. Dan mereka cemburu jika larangan-larangan Allah dilanggar. Membela agama Allah, sangat memuliakan kehormatan kaum muslimin dan mencintai kebaikan untuk mereka. Taib. Yang pertama, mereka memuliakan larangan-larangan Allah dan mereka cemburu jika larangan-larangan Allah itu dilanggar. Ini pertama. Orang ahli sunnah, orang salaf, bila melihat manusia melakukan kemungkaran, manusia melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT, mereka merasa cemburu, marah, tak suka. Inilah sifat ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka cukup ikut apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Sehingga mereka memuliakan larangan-larangan Allah dan mereka cemburu jika larangan Allah dilanggar. Memuliakan larangan Allah ni bagaimana tuan-tuan? Memuliakan larangan Allah itu dengan apa? Dengan tinggal perbuatan tersebut, itu kemuliaan. Dan melakukan larangan Allah, membuat apa yang Allah larang, dia pergi buat, itu bukan kemuliaan tetapi kehinaan. Taib. Kemudian membela agama Allah. Membela agama Allah. Mereka ni cukup dengan apa? Bila nampak kemungkaran maka membela, seperti kita lihat para imam menentang golongan-golongan seperti Mu'tazilah. Para sahabat menentang golongan-golongan seperti Musailamah al-Kadzab. Macam mana mereka menentang, cemburu tengok orang buat kemungkaran, tak suka. Seperti mana orang-orang yang Khawarij zaman pemerintahan Ali radhiyallahu an. Ali perang sampai habis. Taib. Dan sangat memuliakan kehormatan kaum muslimin. Mereka menjaga kehormatan orang Islam. Sebab itu dalam kaedah Islam tak boleh kita menjatuhkan kehormatan orang Islam. Kehormatan orang Islam ni contohnya kita pergi hina dia, ataupun kita cela dia, ataupun kita perburukkan dia, tak boleh pada asalnya. Kecuali di tempat-tempat tertentu, seperti mana contohnya ada satu orang pelaku maksiat, pelaku yang melakukan apa yang Allah larang dia buat, tetapi ramai pengikut. Dan dia si pelaku ni bahkan merasa benar, membela apa yang dilakukan. Di sinilah orang alim, orang soleh, orang mengkritik dia. Ataupun di kondisi para perawi. Perawi ni kata, okey, fulan ini pembohong, hadis daripada dia ni lemah. Dibenarkan. Tetapi kalau contoh, kalau kita nampak saja kawan dia bagus, lepas tu kita kata dia ni sebenar dia ni bukan bagus pun, tak boleh. Merosakkan, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, tak boleh. Tetapi golongan salaf cukup menjaga. Bahkan tengok adab-adab depa anak murid dengan tok guru macam mana. Ada yang diceritakan sehingga kan nak menguji kesahihan hadis guru Imam Ahmad tu pun dimarah oleh guru dia. Taib, banyak cerita dia. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagung-agungkan syiar Allah, syiar Islam, seperti azan, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, dan sebagainya. Maka akan timbul dari ketakwaan di dalam hati dia. Akan timbul ketakwaan di dalam hati dia. Taib. Yang ketiga, berusaha meninggalkan nifaq, di mana batin dan zahir mereka sama dalam kebaikan. Menganggap sedikit amal-amal mereka di mata mereka dari usaha mereka. Dan senantiasa mendahulukan amal-amal akhirat atas amal-amal keduniaan. Taib. Mereka meninggalkan nifaq, yang mana nifaq ni zahir lain, batin lain. Zahir kata ya, batin kata tidak. Tetapi mereka nak samakan. Mana mereka nak hindar pada sifat nifaq. Dengan apa? Di mana batin dan zahir mereka sama dalam kebaikan. Kalau dia sedekah pun, hati dia pun ikhlas kerana Allah Ta'ala, buat sendiri kerana Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan senantiasa mendahulukan amalan-amalan akhirat atas amal-amal keduniaan. Taib. Kalau kita baca tentang sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak orang salaf, mereka yang orang zaman salaf yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bila kita lihat mereka mendahulukan amalan akhirat.
atas amalan-amalan keduniaan. Ini tak semua boleh buat. Tak semua orang. Walaupun orang tu ada ilmu tapi tak mudah. Mungkin dia boleh mengajar. Dia boleh baca Quran. Tetapi nak mendahulukan amalan daripada amalan yang kita nampak nyata sekarang. Kita boleh dapat duit. Kita boleh cari makan. Kita nak ni, kita kerja, kita sibuk. Sehingga kan kita tinggal amalan-amalan yang mana ia lagi penting pada amalan dunia. Itu amalan akhirat. Macam bulan puasa. Kalau bulan puasa orang sampai solat tarawih pun tak mau. Solat tarawih pun tak mau. Meminta ampun kepada Allah pun tak mau. Nak berzikir kepada Allah pun tak mau. Maka ini bagi dia jelas. Itu kerugian bagi dia. Rugi. Yang tengok tuan-tuan, bukan senang nak berzikir kepada Allah tu. Bukan senang bagi orang-orang yang mana ia lemah iman. Tapi kalau orang betul-betul di bulan Ramadan, ambil masa, ambil peluang, tarawih. Kalau tak boleh pagi syak tu, buat pukul 3 pagi. Kalau rajin sikit, kalau macam tak larat nak bangun pukul 3 pagi, buat pagi syak. Oh tak ada, duduk sorang-sorang ni. Siapa pun tak nak balik kampung, tak boleh. PKP, buat sorang-sorang. Tadarus, baca Quran sendiri pun boleh. Zikir pun boleh. Masing-masing. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kerana inilah waktu kita nak kumpul. Kadang-kadang waktu kita dah habis PKP ni, kita kalut dengan raja. Pun tak ada masa nak buat macam ni. Tapi ada orang, PKP pun sama. Lagi teruk. Dulu semayang juga. Tapi lepas dia kata PKP ni, tak mayang terus. Ni kacau. Baik. Kemudian, yang keempat, hati mereka lembut, banyak menangis atas kelalaian mereka berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka dan banyak mengambil pelajaran. Taib. Orang-orang salaf ni tuan-tuan, kalau tadi sebut salaf lagi dia kata pedia salaf ni. Salaf ni golongan yang mana terdahulu, iaitu golongan zaman Nabi dan para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. 3 ni kita panggil salaf. Golongan salaf, hati mereka ni cukup lembut. Banyak menangis atas kelalaian mereka. Hati lembut tuan-tuan. Banyak, bila kita cerita pasal hati, ramai manusia, dia lebih kepada amalan zahir. Amalan zahir. Contohnya semayang. Dia lebih semayang. Dia semayang. Kemudian dia zikir, dia pergi haji. Tapi dia tak pernah terlintas ataupun dia tak pernah fikir pasal hati dia. Bagaimana hati dia menghadapi benda ni? Hati dia dengan semayang lagu mana? Suka, berat ataupun kerana Israel kalau kata buat, orang kata buat pula. Apa pandangan hati dia? Kalau hati dia masih kata berat, hati dia masih rasa aku buat kerana manusia, ini perlu pembaikan. Faham? Orang kata kena pergi perbaik, pergi servis. Bagi bersih balik. Kemudian, mereka banyak menangis. Ini menunjukkan menangis ni bukan jatuhnya martabat lelaki tau. Orang kadang-kadang ada orang tu dia berazam, tahun ni insya-Allah aku tak mau menangis. Dulu kecil-kecil kan. Berazam, insya-Allah tahun ni aku tak mau menangis. Tapi benda-benda menangis ni ialah satu menyebabkan hati kita lembut. Sebab tu ada imam mengatakan, penyebab hati lembut iaitu menangis. Penyebab hati kerah, hati hitam, dengar nasihat pun tak ada apa, orang-orang yang banyak ketawa. Orang yang banyak ketawa. Kemudian, banyak menangis dan memperhatikan perkara kematian jika mereka melihat jenazah atau mengingatkan kematian sekaratnya dan su'ul khatimah sehingga hati mereka menjadi goncang. Sebab tu kadang-kadang kita baca kisah sahabat Nabi bila semayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika solat baca ayat-ayat tentang neraka, ada yang pingsan, ada yang menangis. Tapi kalau kita baca benda-benda lagu tu, kita baca ayat yang pasal neraka pun tak ada apa. Kita baca pasal syurga pun tak ada apa. Ini sebab apa? Satu, kemungkinan kita tak faham. Kalau kita tak faham, kalau kita tak usaha, memang salah lah. Kita kena usaha. Usaha dengan apa? Dengan kita belajar bahasa Arab. Ataupun kita baca sikit, baca, tengok terjemahan dia. Kemudian,
mereka banyak mengingatkan kematian. Mengingat kematian, melihat jenazah. Melihat jenazah. Ni macam orang kata nak pergi ziarah kubur pasal apa? Nak ingat mati. Tak ada masalah. Tapi kalau dia orang kebanyakan di zaman sekarang ni bohong. Abang kata nak pergi tengok jenazah, padahal dia pergi dia buat syirik. Apa dia minta dekat si mati dan sebagainya, haram. Tapi kalau kita lihat jenazah, yang diceritakan lihat dengan sakaratul maut, waktu datang kematian. Semua ni yang hak dengar sekarang boleh mati lah. Boleh mati. Yang hak di mana-mana pun dia boleh mati sekarang. Imma dengan penyakit, wa imma dengan apa pun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau ada di antara kita dia dua, imma pengakhiran hidup dia mulia, wa imma pengakhiran hidup dia hina. Dua ya. Dia tak ada tengah-tengah. Mulia pun tak, hina pun tak. Imma mulia dengan taqwa, wa imma hina dengan maksiyah ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu taala. Kalau paling besar syirik lah. Tak katalah tu. Tapi kalau waktu kita nak mati, kita ingatkan Allah Subhanahu taala, kita melakukan amal ibadat, ini alhamdulillah. Sebab tu orang tua-tua kata apa dulu? Orang tua-tua kata apa? Kalau hujan pagi tak apa. Jangan hujan petang. Kalau hujan petang pakai selimut. Maksud dia apa? Kalau hujan pagi, petang mungkin dia akan reda. Mungkin berhenti dah, tengah hari kot berhenti lah. Tapi kalau dia memang hujan petang, dia sampai ke malam selimut. Sampai tidur. Maksudnya apa? Kalau orang muda-muda nakal tapi lah taubat tak apa. Jangan mula-mula, okey bagus. Macam tua, dia buat maksiat kepada Allah. Dia melakukan kemungkaran. Tan tua pun tak sedap lagi. Dah tua dah. Tapi tak sedap apa. Duk sama lagu tu. Ya. Maka itu sampai ke mati lah. Payah. Kalau dah tua ni payah. Tapi so kita banyaklah doa. Tak mestinya kalau kita tengok nampak orang tua nakal kata confirm naga dak lah. Kita kena doa kat dia, bagi semangat kat dia, kita nasihat dia. Semoga Allah berikan kita hidayah. Kita banyak minta pengakhiran hidup kita dalam keadaan pengakhiran yang baik. Bukan senang. Mungkin kita boleh bercakap dalam bab agama. Mungkin sekarang saya mengajar. Tapi saya tak tahu apa di penghujung hayat saya. Masih mengajar ataupun dah jadi manusia yang tak disangka-sangkakan. Alhamdulillah. Kita tengok kawan tu, jahatlah, kena tangkap tu, baru tak tengok dalam TV kena tangkap. Kawan ni teruk lah apa kan. Tapi kita tak tahu pengakhir hayat dia macam mana. Kok lebih mulia pada kita. Kita tak tahu. Jadi macam kita, sebab kita itulah kadang-kadang kita ni suka menghukum orang. Jadi hakim lah. Tama-tama kita dalam dunia Facebook ni. Semua dia nak kata. Hak tak ada ilmu pun dia nak bercakap. Bukan bidang dia pun. Dia nak bercakap. Kemudian, antara sifat dan akhlak mereka menambah ketawaduan mereka. Setiap kali seseorang daripada mereka naik pada tangga-tangga kedekatan kepada Allah. Maksudnya apa? Apabila mereka mendekat mereka dengan diri Allah, mereka banyakkan amal soleh, makin tawaduk, makin rendah hati, makin betul-betul rasa tak ada apa. Sebab tu bila orang mengaji agama, tak mustahil dia kata apa? Aku ni dah pandai dah. Aku lebih tahu pada semua orang. Oh, ni kacau. Ataupun dia kata, saya ni pandai. Tuan-tuan tak tahu apa. Ni kacau. Tetapi kalau orang yang mana mereka lebih dekat dengan Allah, dekat dengan Allah dengan ilmu. Mustahil orang dekat dengan Allah tanpa ilmu. Mustahil. Kalau tanpa ilmu, dekat bukan dekat dengan Allah, dekat dengan syaitan. Dekat dengan Allah apa? Dengan adanya ilmu. Makin banyak ilmu, makin rendah diri. Makin banyak ilmu, makin mengaji, rasa macam bodohnya aku ni. Tak tahu apa. Mungkin kita kata senang. Solat 5 rakaat, 5 waktu. Subuh 2 rakaat. Tarawih, sekian hukum-hukum lagu ni. Kita banyaklah kita tak tahu. Tarawih ni banyak cara. 2 pun boleh. 4 pun boleh. 2 4 boleh. 8 satu salam. Satu rakaat yang ke-9 duduk main duduk. Kemudian 2 pun boleh. Sunnah Nabi SAW. Banyak tu banyak lagi yang benda kita tak tahu. Kadang-kadang kalau kita baca, aku baru tahu lah kata benda ni tak boleh. Kadang-kadang dah tua, dah besar lah kita pun baru tahu. Benda-benda ni basic yang mana kita semua wajib mempelajarinya. Tuan-tuan, semoga kita ni banyak menuntut ilmu dan makin tawaduknya kita kepada Allah Subhanahu Taala. Kemudian banyak bertaubat dan beristighfar siang dan malam.
Kerana apa? Kerana mereka menyaksikan bahawa mereka tidak boleh terbebas daripada dosa. Sehingga kan dalam ketaatan mereka, oleh kerana itulah mereka memohon keampunan kepada Allah SWT. Pertama dah, ini sifat antara sifat mereka, banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Mereka bila minta ampun kepada Allah, menunjukkan mereka mengetahui mereka melakukan dosa. Kalau kita tengok cerita ni, kalau kita tengok sifat salafus soleh ni, orang-orang ni orang bagus dah. Tak buat dah benda-benda mengarut macam kita ni. Tapi mereka ni sehingga hebatnya takwa mereka kepada Allah. Banyak meminta ampun kepada Allah. Dinukilkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW meminta keampunan kepada Allah. Ada dua. Satu yang mengatakan 70 kali. Satu yang mengatakan 100 kali. Tetapi yang lebih tepat mengatakan 100 kali. Satu hari meminta ampun kepada Allah 100 kali, tuan-tuan. Mereka bertaubat kepada Allah, beristighfar siang dan malam. Kerana mereka menyaksikan bahawa mereka melakukan dosa. Mereka tahu kata mereka tu buat dosa. Mereka tahu kata aku ni banyak buat dosa. Nak habaq kata mereka ni bukan parti dosa orang. Mereka parti dosa kita. Dosa diri sendiri. Walaupun ni masalah bagi orang yang kata apa? Aku tak pernah buat dosa. Ini masalah. Aku jarang minta ampun. Minta ampun, tuan-tuan, bukan payah pun. Ada orang tanya nak solat taubat ni nak doa lagu mana, Ustaz? Apa doa solat taubat? Tak ada. Taubat bagi seorang Muslim tu cukup dengan mengatakan astaghfirullah, diikuti dengan 3 syarat: ikhlas, kemudian menyesal, kemudian janji tak mau buat lagi, kemudian khalas taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah menggunakan perkataan amanu. Allah tak kata ya ayuhan nas, wahai manusia, tak. Wahai orang beriman. Menunjukkan mukmin melakukan dosa, Allah perintah untuk bertaubat kalau kita Muslim, yang mana manusia iman turun, iman ni cukup lemah. Tambah di akhir zaman, dan bukan senang. Nak jadi macam mereka ni bukan senang. Setiap hari minta ampun, menangis kerana takutkan ancaman Allah, ingatkan kematian. Tak ada. Kalau ada tu seorang dua, yang tu pun tak tahu jumpa tak. Mungkin dia bersembunyi. Kita tak tahu kata dia ni orang bagus. Kenapa? Mereka meyakini mereka tak pernah terlepas daripada melakukan dosa. Orang yang mana dia semayang 5 waktu di masjid, dia semayang tarawih, baca Quran, zikir, tapi minta ampun jarang. Ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa? Nabi SAW, orang yang mana dijamin syurga kepada dia. Nabi SAW yang mana Allah kata ma'asum. Sahabat, 10 sahabat, sahabat-sahabat dijamin syurga. Sahabat keseluruhannya. Ya Allah SWT radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka ni Allah kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dah kat mereka. Tapi tetap meminta ampun kepada Allah SWT. Takut dengan dosa. Kadang-kadang tu sampai semayang, Nabi SAW semayang sampai bengkok kaki. Apa? Nabi kata tak buat pun Nabi dah masuk syurga. Tapi kita, tuan-tuan, kita tak macam mereka. Tapi kita kena usaha. Usaha apa? Dengan minta ampun. Banyak buat dosa, banyak buat kesalahan. Kesalahan kita, imam kita semayang kita lalai. Buat imam kita pernah tinggal semayang. Mungkin tak puasa hari ni. Kok ada yang tengok tak puasa tu. Bertaubatlah kepada Allah SWT. Ataupun dia melakukan maksiat yang mana dulu dia pernah buat, ataupun dia akan buat, ataupun dia sedang buat, ataupun dia tengah plan nak lepas PKP kita nak rompok bank ke apa. Bertaubatlah kepada Allah SWT. Oleh karenanya mereka memohon keampunan kepada Allah kerana kekurangan mereka di dalamnya. Mereka merasa diawasi oleh Allah SWT. Mereka tu rasa dia tengok. Kita kalau nak buat jahat, kita tengok orang dia. Kita tengok kan, dia tengok kita ni. Lari. Ataupun kita tengah nak buat ni, ada orang tengok ni. Tak seronok nak buat benda-benda yang haram ni. Tapi kalau orang salaf, mereka ni rasa bukan diawasi oleh manusia, bukan CCTV, tapi Allah SWT. Nak rasa Allah awasi kita ni bukan senang. Orang kita boleh bercakap ni, Allah tengok kita ni, Allah tengok. Tapi kalau orang dulu kalau kita kata apa? Buatlah, Allah tengok, kita pun dengar takut tu. Tapi kalau orang Allah kita Allah tengok, buat tak tahu lah.
Buat tak tahu. Karena manusia ni cukup mengingatkan mereka tentang kematian. Ingat mereka tentang kematian, ingatkan mereka tentang azab, neraka, ancaman Allah kepada mereka. Dan mereka tidak ujub, itu kagum dengan sesuatu dari amalan mereka dan tidak pernah menyukai popular ataupun masyhur, tak suka. Mereka ni lebih senang nak kata ni, depa ni orang salaf ni, orang yang salaf al-sunnah wal jamaah, mereka ni lebih suka kepada lebih suka menyendiri. Tak suka terkenal sangat. Kalau terkenal pun, payah nak abang kata, aku ni, alhamdulillah, aku hari tu ni aku pergi haji 50 kali dah. Oh, aku sedekah dah, aku 200 kambing. Tujuan dia abang tu buat apa? Tak ada. Kalau ada pun, Allahuaklam. Tetapi diceritakan memang tidak ada. Bahkan mereka tu orang yang mana menjaga amalan-amalan mereka. Kalau dia cerita boleh menyebabkan kerosakan iman, merosakkan amal mereka, mereka tidak melakukan. Ni kita habaq pula. Alhamdulillah saya ni bukan nak cerita, bukan nak riak lah. Cuma nak habaq. Saya ni pergi haji dah 50 kali. Saya dapat kerja ni sekian-sekian. Sebenarnya saya sedekah ni. Dan dia duduk pergi habaq orang ni pasal apa? Dia pergi orang. Apa tujuan dia? Kalau tujuan dia nak mengajak orang pergi haji sekali kan, dia nak belanja ke? Alhamdulillah tu bagus. Tapi kalau sampai dia tujuan cerita-cerita, okey bye, assalamualaikum. Ini masalah. Tuan-tuan, jadi ada soalan baru tanya, insya-Allah lagi saya baca dalam live ni. Ada soalan boleh tanya, tapi tanya awal sikit, jangan dekat habis baru tanya. Sebab lagi dia tak ada nak baca. Baik. Dan sifat antara sifat mereka sangat takut terhadap su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Mereka tidak lalai dari mengingatkan Allah. Dunia menjadi hina bagi mereka. Mereka sangat menolaknya dan mereka tidak memperhatikan pembangunan tempat tinggal kecuali sebatas kebutuhan, keperluan serta tempat hiasan. Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, wallah ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji'. Hadis riwayat Imam Muslim. Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang daripada kalian mencelupkan jarinya di lautan, maka lihatlah apa yang menetes dari jari tersebut. Celup, Nabi SAW kata, orang yang dunia ni seperti orang celup jari di dalam air laut, yang menitik itulah dunia. Yang kita duduk berlumba-lumba, yang kita berkelahi, berperang, menumpahkan darah, orang bunuh sehingga merosakkan kehormatan manusia. Kenapa? Setitik itu saja. Lah mungkin orang tak faham, orang duk bosan dah setitik tu ya, tak ada apa pun. Tak rasa apa. Cuba kita hayati tengok, kita mendalami, kita kena faham. Bukan senang tuan nak bagi orang faham macam kita ni. Mereka sangat takut terhadap su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Mereka takut pengakhiran yang buruk sehingga mereka tidak lalai dari mengingati Allah Subhanahu taala. Dunia menjadi hina bagi mereka. Dunia ni hina, tak ada apa. Bahkan orang yang mengajak ni belum tentu menganggap dunia jadi hina. Takut orang anggap dunia menjadi tempat kemuliaan bagi dia. Na'udzubillah. Sebab itu orang yang bertakwa, mereka takut penghujung hayatnya sehingga mereka setiap masa duk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Pasal apa? Kok mati tak nak berzikir. Kok mati tak pergi duduk tengah berzikir, alhamdulillah. Kalau dia berzikir selalu. Sebab tu ada ulama dan imam mengatakan, bagaimana kalau kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah? Nak mati dalam keadaan pengakhiran yang baik. Bagaimana? Nak jauh, tak mahu jadi macam pengakhiran yang buruk. Bagaimana? Imam yang mengatakan, banyakkan amal soleh. Kerap. Orang kata kerap, tahu? Selalu. Tak berhenti zat buat. Kira kerap lah. Tak boleh duduk saja. Mesti dibuatnya. Tapi janganlah jadi macam orang dulu. Pegang tasbih. Tanya dia buat apa? Duduk berzikir. Tapi duduk sembang dengan orang. Itu berzikir mengarut. Zikir apa? Tangan nak bergerak. Tapi mulut duduk menyembang dengan orang. Ini bukan berzikir. Tak ada soalan ke?
Taib. Mereka menganggap dunia ni sebagai satu tempat yang hina dan dunia ni tempat persinggahan sahaja. Tempat kita singgah, melakukan amal soleh. Ini kita bawa bekalan kita untuk di alam akhirat. Yang mana manusia tak boleh tolong siapa-siapa, mak pak pun tak kenal anak, anak pun tak kenal mak pak. Masing-masing pentingkan diri sendiri pasal apa? Takut dengan ancamannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ni. Yang mana ada soalan boleh tanya, saya tunggu. Kalau tak ada soalan, kita mengakhirkan majlis kita insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup ni, saya akan baca satu hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, la yadkhul jannah qattat. Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Dalam satu riwayat dengan lafaz yang lain, namam. Tidak masuk orang ke syurga orang yang mengadu domba, batu api. Kawan ni kata, tak kata pun, kawan ni kata tidak masuk syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bukan tak masuk syurga ni maksudnya jahanam selama-lamanya. Maksudnya dia tu Islam, cuma dia akan diadab, tak akan masuk syurga dulu. Karena manusia orang yang melakukan mengadu-adu domba, suka mengadu-adu domba. Maka kita minta lindunglah benda-benda lagu ni. Tambah-tambah kita di akhir zaman ni cukup mudah kalau kita nak mengadu domba orang ni. Kalau di Facebook ni kita pergi post benda yang tak betul. Kemudian kawan tu tengok marah, kawan tu pergi post pula, sehingga akan menyebabkan fitnah yang merosakkan nama orang, tuduhan dan sebagainya. Penuh dengan benda yang tak elok. Salam Ustaz dalam solat jahar. Kalau makmum tak sempat habis Al-Fatihah, imam dah start baca surah, makmum kena habiskan Fatihah atau diam mendengar bacaan imam? Taib. Tentang bacaan Fatihah dalam solat. Bacaan Al-Fatihah dalam solat, Nabi SAW bersabda, tidak ada solat illa bi Fatihatil Kitab, dengan surah Al-Fatihah. Okey, sekarang surah Fatihah ni menunjukkan sahnya rakaat tersebut. Jadi kita ada 3 cara. 1, baca bersama imam. 2, baca sebelum yang baca. Contoh imam tu baca doa iftitah lama, kita doa iftitah pendek ya. Kita baca terus pun boleh. Ataupun waktu imam dah baca Fatihah waladdallin, kemudian imam baca surah pilihan, kita pun baca Al-Fatihah pun boleh. Tapi yang afdal baca bersama imam. Kalau kita tak sempurna, kita baru dia baca. Contohnya imam ni dia baca jenis laju. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tu imam kata wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita nak baca lagi ke? Nak amin sekali? Amin sekali. Amin sekali. Jadi kalau tak ada, kita buat lepas apa? Kalau imam tu Fatihah laju, kita buat selepas waladdallin. Yang penting Al-Fatihah kita. Sebab tu ada orang kalau solat, imam tu baca sedap sangat. Sampai duduk tengah dengar, rukuk dah. Dia Fatihah pun tak nak baca. Pakai dia pun rukuk sekali lah. Kalau ikut yang rajih, dia kena tambah rakaat, ulang balik rakaat tu. Kena ulang balik rakaat tersebut. Jadi insya-Allah jelas, insya-Allah. Semoga ia bermanfaat untuk kita. Jadi jika tidak ada soalan yang lain, maka saya akhirkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.